Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aunia Akila binti Ahmad Azlam. Kembali bersama saya dalam Berita Semasa. Kuching. Dengan vaksinasi COVID-19 bakal bermula dalam beberapa hari lagi, seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak beralih kepada pesanan teks untuk membantu penduduk yang tinggal di rumah panjang di kawasan luar bandar mendaftar untuk program itu. Pendaftaran untuk kempen imunisasi kebangsaan itu dapat dilakukan melalui aplikasi MySejahtera atau di pejabat daerah dan klinik kesihatan. Tetapi akses internet terhad dan kebimbangan terhadap pendedahan kepada virus menimbulkan isu. Adun Marudi Peguam Manggil berharap dapat mengatasi cabaran itu dengan meminta ketua kampung menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mendaftar. Buat masa ini, kami tidak mahu ada orang yang memasuki rumah panjang di kawasan luar bandar kerana mereka mungkin terdedah kepada COVID-19. Jadi, ketua-ketua kampung mengumpul segala maklumat diperlukan dan menyerahkannya kepada pejabat kesihatan daerah melalui WhatsApp, katanya kepada FMT. Penguang yang juga Menteri Muda Kerajaan Tempatan berkata, dia merancang untuk mensadangkan kaedah itu kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana negeri tidak lama lagi. Timbul kebimbangan tentang bagaimana penduduk luar bandar Sarawak mendapat mendaftar untuk vaksinasi kerana ramai ketua kampung masih belum menerima borang pendaftaran. Wen Lawrence, penduduk kampung Talian Daya di Mukah berkata, walaupun kerajaan Sarawak memaklumkan orang ramai boleh mendaftar di pejabat daerah dan klinik, pendaftaran melalui SMS adalah lebih baik. Katanya, sekurang-kurangnya mereka boleh menerima pesanan teks daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan ini boleh menjadi salah satu cara untuk menjangkau kawasan yang mempunyai akses internet yang terhad. Mungkin MKN dapat mengirim SMS kepada penduduk kampung di luar bandar dan mereka hanya perlu membalas ya atau tidak dengan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nama kampung masing-masing. Sementara itu, di Kampung Melugu, Seri Aman, Suli Ebel meluahkan kebimbangannya terhadap kekurangan maklumat mengenai vaksin di kawasan luar bandar dan berkata penggunaan SMS boleh membantu. Penduduk kampung saya masih takut untuk mendaftar bagi program vaksinasi kerana kurang pengetahuan tentang vaksin itu sendiri dan mereka juga takut ia mungkin memberi kesan sampingan yang akan membahayakan kesihatan. Walaupun kami boleh mendaftar di pejabat daerah, penduduk kampung takut untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat kerana mereka mungkin terdedah kepada virus, katanya. Sambil menambah pilihan untuk mendaftar melalui SMS harus disediakan. Shah Alam, Naib Presiden MIC, Datuk Sri Sivaraj meminta kerajaan mempertimbangkan semula tarikh pembukaan sesi persekolahan 2021 bermula 20 Januari ini. Menurutnya, kerajaan tidak perlu mengambil risiko untuk meneruskan rancangan berkenaan tanpa rancangan yang tepat. Ini adalah perkembangan yang membimbangkan. Pelajar, ibu bapa dan guru di sekolah sangat prihatin. Hanya satu kesilapan, kita mungkin mempunyai ratusan kluster di sekolah-sekolah seluruh negara. Melihat keranjang kita semasa, walaupun sekolah dibuka semula seperti yang diumumkan, ibu bapa akan berasa ragu-ragu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah sekaligus mengakibatkan beberapa pelajar ketinggalan dari akademik, katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meramalkan gelombang ketiga pandemik itu boleh meningkat secara mendadak kepada 5,000 kes harian menjelang minggu ketiga Februari dan terus melonjak pada Mac jika RO kekal pada tahap 1.2. Mengulas lanjut, Sivaraj berkata, selain murid, keluarga dan guru serta staf sokongan di sekolah turut akan terdedah dengan bahaya sekiranya ada masalah timbul pada hari pembukaan sekolah nanti. Apakah rancangan mitigasi Kementerian Pelajaran sekiranya ada masalah? Saya percaya pihak berkepentingan terutama pelajar, ibu bapa dan guru mesti berunding serta diberi penjelasan yang cukup mengenai kelancaran pembukaan sekolah nanti jika ada masalah timbul kelak, katanya. Tumpat, tidak sangka tindakan saya merebus ubi kayu membawa kepada tragedi kebakaran 3 rumah termasuk rumah saya,
yang menjadikan kami semua sehelai sepinggang. Kata seorang daripada mangsa kebakaran membabitkan 3 rumah di kampung laut di sini hari ini. Wan Semek Mamat, 57, berkata dia merebus satu periuk ubi kayu di atas dapur di luar rumah sebagai hidangan mereka sekeluarga pada 11.30 pagi. Menurutnya, tidak lama kemudian, ibunya, Wan Yah Wan Seman, 76, yang tinggal di sebelah rumah terdengar bunyi sesuatu disusuli bau hangit sebelum memaklumkan kepadanya. Katanya dia segera ke dapur untuk melihat ubi kayu direbusnya dan tidak menyangka ternampak api marak dan sedang membakar sebuah motosikal anaknya sehingga merebak ke dinding rumah. Saya mengagak tiupan angin menyebabkan api dapur menyambar kain di atas motosikal lalu segera mengejutkan 4 anak yang berada di bilik masing-masing supaya keluar dari rumah kerana api merebak dengan cepat. Kami melarikan diri sehelai sepinggang dan saya hanya sempat mencapai 2 plastik mengandungi bantal sahaja sebelum cuba naik ke rumah bagi mengejutkan anak lelaki yang disangkakan sedang tidur, katanya seketika ditemui di lokasi kejadian hari ini. Wan Semek berkata, dia kemudian menyedari anak lelakinya itu, Muhammad Azlan Zakaria, 27, terjun menerusi tingkap bagi menyelamatkan diri. Katanya, anaknya itu mengalami luka di pergelangan tangan kanan selepas memecahkan cermin kereta untuk menolak kenderaan itu ke tempat selamat kerana kunci berada di dalam rumah yang sedang terbakar. Sementara itu, anak Wan Semek, Siti Rohana Zakaria, 26, berkata, dia yang ketika itu mengalami sakit kepala sedang berehat di dalam bilik dan mendengar jeritan ibunya dari luar sambil mengetuk pintu memberitahu rumah terbakar. Saya terus bangkit dan menuju ke rumah nenek yang uzur di sebelah untuk menyelamatkannya dan dengan dibantu adik-beradik lain, kami memapah nenek keluar dalam keadaan api marak di beberapa ruang dan dipenuhi asap. Nenek meminta kami masuk ke dalam rumah untuk mengambil jarum insulinnya kerana dia menghidap kencing manis. Namun dalam keadaan api marak sebegitu, sudah tentu kami tidak mahu membahayakan nyawa, katanya. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tumpat, penolong penguasa bomba Wan Baizuri Wan Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.30 tengah hari. Beliau berkata seramai 25 pegawai dan anggota dari BBP Tumpat, Wakaf Baharu dan Kota Darul Naim tiba 10 minit kemudian. Sebaik tiba, kami melihat 3 kediaman sedang terbakar dan proses pemadaman berdepan dengan halangan cuaca panas serta berangin selain struktur bangunan daripada kayu yang menyebabkan api merebak dengan pantas. 2 daripada kediaman itu terbakar 70%, manakala sebuah lagi 90%, katanya sambil memberitahu punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita semasa daripada saya, Aunia Akilah binti Ahmad Azlam.